Afghanistan, sebuah negara dengan sejarah yang bergelora. Kisah kuasa, penindasan dan perjuangan untuk kebebasan. Selama beberapa dekad, Afghanistan bergelut dengan pengaruh Taliban yang terkenal dengan dasar ketat undang-undang Islam, melaksanakan pemerintahan berat sebelah, pelbagai sekatan dan mempromosikan bentuk maskulin yang tegar. Video ini membawa kita menyelusuri kisah di sebalik Afghanistan, di mana Taliban, maskuliniti dan tekanan yang membentuk kehidupan dan cara komunikasi masyarakatnya. Afghanistan, sebuah negara dengan populasi lebih 40 juta penduduk, menjadikan ia negara ke-42 paling ramai di dunia. Dalam tugasan ini, Afghanistan menjadi subjek utama bagi menyelami dimensi nilai budaya maskuliniti mengikut ahli psikologi sosial terkenal Belanda Gert Hofstede. Sebelum itu, kami bawakan anda mengenali sejarah ringkas Afghanistan sehingga ia dikuasai Taliban. Pengkaji sejarah percaya Afghanistan mula dihuni manusia sekurang-kurangnya 50,000 tahun dahulu. Kebanyakan orang Afghanistan ketika itu beragama Hindu, Buddha atau Zoroaster. Tetapi apabila kaum Arab tiba sekitar abad 642 dan memperkenalkan Islam, orang Arab telah berjaya mengalahkan tentera Sasanians dan memerintah sehingga abad ke-870 sebelum ditawan semula oleh tentera Parsi. Surutan daripada itu tahun demi tahun sehinggalah rejim Taliban merampas pemerintahan negara itu pada 1996. Afghanistan bagaimanapun digulingkan tentera pimpinan Amerika Syarikat pada 2001 kerana sokongannya terhadap Osama bin Laden dan Al-Qaeda. Pada 2019, pilihan raya Presiden Afghanistan tidak membawa sebarang keputusan. Rintitan itu, Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada 2021. Maka terserlahlah maskuliniti dalam kalangan penduduk Afghanistan. Afghanistan terkenal dengan nilai maskulinitinya. Benarkah pernyataan ini? Maskuliniti atau kejantanan berkait rapat dengan ideologi patriarki. Ideologi ini meletakkan peranan lelaki sebagai pemimpin dominan dan dijunjung tinggi baik dalam sistem kekeluargaan, sosial, ekonomi maupun politik. Lelaki menjadi pelindung dan perancang keluarga dari aspek perbelanjaan dan perlindungan fizikal. Malangnya, ekstremis keterlaluan dalam ideologi patriarki telah meletakkan golongan wanita di Afghanistan dalam lembah penganiayaan. Golongan wanita berdepan penindasan yang signifikan, khususnya dalam skop pendidikan. Akibat tindakan itu, Afghanistan pernah dilabel sebagai satu-satunya negara di dunia yang menghalang separuh penduduknya mendapatkan pendidikan menengah. Maskuliniti juga membataskan wanita dalam sektor pekerjaan, kehidupan sosial, mobiliti dan peraturan moral. Natijahnya, hampir tiada ruang komunikasi wanita di Afghanistan.
Akibat tiada komunikasi, dimensi maskuliniti menguasai kumpulan besar Afghanistan. Peranan maskulin yang amat kuat telah mempengaruhi keseluruhan identiti budaya dan gaya hidup masyarakat Afghanistan. Akibat perkara itu, berlaku beberapa kesan terhadap negara Asia Tengah itu dari sudut ekonomi, pendidikan, politik dan masyarakat. Hal ini juga secara tidak langsung turut mempengaruhi cara masyarakat Afghanistan dalam berkomunikasi antara satu sama lain. Peranan maskulin Taliban yang berpengaruh telah menyebabkan penduduk negara ini, khususnya wanita, hidup dalam ketakutan dan tertekan. Mereka tidak dibenarkan mengutarakan sebarang pendapat dan cadangan umum. Apatah lagi golongan ini tidak mempunyai wakil di dalam kabinet, menyebabkan mereka mempunyai akses terhad kepada penyertaan politik dan peranan dalam membuat keputusan. Wanita yang disekat akses pendidikan menyebabkan mereka tidak mempunyai peluang untuk meningkatkan kemahiran komunikasi. Mereka terus dianggap lemah di bawah kuasa maskulin yang terus mempunyai akses kepada pelbagai sumber akibat kuasa yang dimiliki mereka. Kerajaan Taliban banyak menggunakan komunikasi bersama rakyat hanya melalui media seperti surat khabar, radio dan televisyen. Rentetan itu rakyat hanya dengar dan akur tanpa boleh bersuara untuk menyatakan tentangan ataupun pendapat mereka. Sikap ini menunjukkan bahawa komunikasi secara tradisional telah diabaikan kerajaan Taliban. Dasar ekonomi Afghanistan dikawal ketat dengan menghadkan perdagangan dan pelaburan antarabangsa. Malah rangkaian komunikasi termasuk perkhidmatan internet terkekang yang membawa kepada ketersambungan terhad dan menghalang operasi perniagaan. Dasar dan tindakan Taliban ini juga mengakibatkan pengasingan Afghanistan daripada negara antarabangsa. Ekonomi menyusut 20 hingga 30% sejak Ogos 2021. Ramai yang kehilangan pekerjaan. Kemiskinan dan kebuluran serta krisis kemanusiaan semakin teruk. Suara dan hak rakyat dihapuskan, terutama golongan wanita yang terpaksa akur dengan keputusan yang dibuat oleh peranan maskulin. Kanak-kanak perempuan di bawah umur dipaksa untuk berkahwin. حسین فهشت من عروسی که بکردم دیگه نگذاشتم هرچی که من گفتم میرم به مکتب میرم امی خسول ما خوشی ما همگی گفتن که اگه تو بری به مکتب ما کارا مارکی میکنم موتور بخریدیم. Golongan lelaki pula tidak dibenarkan untuk menangis atau menyatakan hal emosi mereka. Kesannya warga Afghanistan mengalami tekanan perasaan yang tinggi. Kadar bunuh diri di Afghanistan dilaporkan 4.1% bagi setiap 100,000 penduduk, dengan golongan paling tinggi iaitu 3.6% bagi setiap 100,000 penduduk. Kesimpulannya, nilai dimensi maskuliniti di Afghanistan itu cenderung menyekat akses feminisme terhadap wanita. Keterbatasan komunikasi menyukarkan wanita Afghanistan memajukan diri mereka, menjadikan ia sebagai bukti kemunduran negara yang dikelilingi tanah daratan itu. Peranan hypermasculinity juga membuktikan bahawa ia bukan sesuatu yang baik untuk diteladani bagi sebuah negara. Ini kerana ia mampu membawa kepada kegagalan komunikasi apabila saluran itu dijadikan landasan bersifat egoistik dan berak sebelah tanpa memikirkan kepentingan bersama. Kesannya bukan sahaja kepada emosi masyarakat itu sendiri, bahkan juga kepada pembangunan, pentadbiran dan ekonomi Afghanistan yang semakin merosot.